Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar Haziq bin Muhammad Sahar, pelajar semester 4 ISMP Pendidikan Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini saya akan menunjukkan cara penggunaan kit media instruksional saya, iaitu Mudah IT. Kit ini digunakan bagi subjek Pendidikan Islam tingkatan 1 bidang fiqh, pelajaran ke-18, iaitu bersuci asas kebersihan, sesuai mengikut arus kemodenan dan juga sesuai dengan nama Mudah IT. Kit ini amat mudah digunakan oleh guru-guru dalam mengintegrasikan penggunaan ICT dalam PDPC. Bagi fasa set induksi dan pencengkelan idea, kita ada video ringkas berkaitan bersuci asas kebersihan. Video ini hanya berdurasi 3 minit sahaja. Ianya ringkas dan dapat menarik minat pelajar kerana video ini dijadikan dalam bentuk animasi. Apa yang anda faham daripada video tersebut? Apa itu bersuci? Senaraikan jenis-jenis air untuk bersuci. Berikan contoh air-air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk kedua dalam bidang fiqh, iaitu bersuci asas kebersihan. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 101. Dalam tajuk ini kita akan dapat mempelajari masuk dalam hukum taharah, menyeraikan alat-alat bersuci, menyatakan jenis air, menyeraikan perbezaan antara suci dan bersih, menyatakan kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran, serta menyatakan perbezaan akad hadas dan menyucikan najis. Sebelum itu, mari kita fahami dulu apa maksud dan hukum taharah. Taharah ini adalah perkataan daripada bahasa Arab. Maksud dan hukum taharah dari segi bahasa ialah suci dan bersih, manakala dari sudut istilah pula, suci dan bersih daripada hadas dan najis, iaitu suci daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat ibadat. Dari sudut hukum pula, wajib dan menjadi syarat sah sesuatu ibadat, contohnya solat, tawaf dan memegang atau membawa atau menyentuh Al-Quran. Seterusnya, mari kita lihat apakah dalil taharah ini. Antaranya yang kita boleh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Ini adalah dalil tuntutan bersuci daripada hadas dan juga najis. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah cara-cara taharah ini. Cara-cara taharah ini terbagi kepada dua, iaitu mengangkat hadas dan menyucikan hadas. Cara taharah yang pertama, iaitu mengangkat hadas, terbahagi kepada dua, iaitu kecil dan besar. Yang kecil berwuduk dan bertayamum, manakala yang besar pula ialah bertayamum dan mandi. Hadas besar bagi mandi iaitu adalah mandi wajib. Tayamum hanya digunakan apabila tiada air. Manakala kita pergi pula kepada cara taharah yang kedua, iaitu menyucikan hadas. Ianya terbahagi kepada 3, iaitu mutawassitah, mukhaffafah dan mughallazah. Seterusnya, mari kita lihat pula kepada alat-alat bersuci. Alat-alat bersuci ini terbahagi kepada 3, iaitu air, debu tanah, batu dan benda kesat. Kita pergi kepada alat-alat bersuci yang pertama, iaitu air. Air ada 7 sumber air mutlak. Ianya digunakan untuk mandi, berwuduk, beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Manakala alat-alat bersuci yang kedua ialah debu tanah. Debu tanah yang suci daripada najis. Ianya digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Alat-alat suci yang terakhir ialah batu ataupun benda kesat. Apa kegunaannya? Ianya digunakan untuk beristinja di samping penggunaan air. Contoh bagi benda kesat iaitu selain batu ialah tisu, kertas, daun kering dan sebagainya. Mari kita pelajari pula jenis-jenis air. Air menurut syarak ada 4, iaitu yang pertama air mutlak, air mustakmal, air musyammas dan air mutanajis. Kita lihat dulu jenis air yang pertama, iaitu air mutlak. Terdapat 7 sumber air mutlak, iaitu air hujan, air salji, air sungai, air laut, air perigi, air mata air dan air embun. Seterusnya, kita pergi pula kepada jenis air yang pertama, iaitu air mutlak. Apakah yang dimaksudkan dengan air mutlak ini? Air mutlak ialah air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci.
Apa pula sifatnya? Air mutlak mempunyai dua sifat, iaitu sifat yang pertama, air yang bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Yang kedua, air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Apa pula kegunaannya? Air mutlak digunakan untuk mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Kita beralih pula kepada jenis air yang kedua, iaitu air mustakmal. Apa dia air mustakmal ini? Air mustakmal ialah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apa sifatnya? Ianya air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Apa kegunaannya pula? Ianya boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci. Yang ketiga pula ialah air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas ialah air yang disimpan dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari, kecuali bekas emas dan perak. Apa pula sifatnya? Sifatnya, air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Contohnya, Mesir, Arab Saudi, Iran, Iraq dan sebagainya. Apa pula kegunaannya? Ianya makruh digunakan apabila ketika masih panas, kerana ianya boleh menyebabkan penyakit, dan ianya tidak makruh digunakan ketika ianya telah sejuk. Jenis air yang terakhir ialah air mutanajis. Seperti namanya sendiri, mutanajis iaitu air yang dimasuki atau terkena najis. Apa pula sifatnya? Sifat air mutanajis ini dibahagikan kepada dua. Yang pertama ialah air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa. Yang kedua, air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 kolah. Apa bermaksud rasa di sini? Rasa di sini ialah bermaksud melekit. Bila kita sentuh air itu ataupun kita sapukan tangan kita dengan air itu, kita rasa melekit di tangan kita. Apa pula kegunaannya? Ianya tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Mari kita fahami pula apakah yang dimaksudkan dengan ukuran 2 kolah ini. Adakah 2 kolah ataupun bagaimana? Jadi, kadar 2 kolah ini mengikut timbangan tradisional ialah 500 kati Baghdad. Apa pula kan kati Baghdad tu? Sebab kita tidak menggunakan ukuran kati lagi. Jadi, nak lebih faham, kita lihat ukuran di sini. Dari ukuran liter, ianya antara 192 hingga 270 liter. Manakala dari segi hasta, 1/1/4 hasta padu. Manakala ukuran yang terakhir iaitu tin minyak tanah, 9/2/3 tin hingga 13 tin. Tapi buat masa kini kita tidak lagi menggunakan tin minyak tanah dan kati Baghdad. Kita hanya menggunakan ukuran liter dan hasta. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tentang kesucian air 2 kolah ini walaupun ia dimasuki najis tetapi tidak berubah warna, bau dan rasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabath." Maksudnya, apabila air mencukupi 2 kolah, air tersebut tidak mengandungi kotoran, najis. Jadi, jika air itu melebihi 2 kolah dan tiada bau, rasa dan warna yang merubah air tersebut, maka air tersebut suci untuk digunakan. Contohnya kolam mandi yang dikotori oleh najis tapi tiada bau, rasa dan warna. Jadi, harap anak-anak faham bagaimana untuk kita menentukan air tersebut merupakan air mutanajis ataupun tidak. Terdapat satu lagi air yang dipanggil air muqayyad. Apa itu air muqayyad? Air muqayyad ialah air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Contohnya, air kopi untuk dari sudut warna, air gula dari sudut rasa dan air pewangi baju untuk dari sudut bau. Contohnya air kopi. Air ini asalnya air mutlak dan kita bacakan kopi ke dalamnya menyebabkan berubah warna air tersebut menjadi koko kehitaman dan menjadikannya air muqayyad. Mari kita lihat pula apakah perbezaan antara suci dan bersih. Kita pergi kepada bersih terdahulu, iaitu contohnya pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Apa hukumnya? Ianya bersih tetapi tidak suci dan tidak boleh digunakan untuk solat. Manakala suci pula, kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan hanya menggunakan sabun tangan atau tisu sahaja. Contohnya, terkena air Milo pada baju kita atau sebarang jenis kotoran tetapi ianya bukan najis.
Jadi, apakah hukumnya? Ianya tidak bersih, tetapi ianya suci dan boleh digunakan untuk solat. Mari kita lihat kenapa bersuci ini penting terhadap diri kita dan persekitaran kita. Iaitu yang pertama, untuk memastikan kita sentiasa bersedia untuk beribadat. Yang kedua ialah memelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Yang ketiga ialah untuk mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif. Yang keempat, untuk menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Yang kelima, mendapatkan keredaan dan kasih sayang Allah SWT. Dan yang keenam, untuk meningkatkan maruah diri dan lambat keterpaduan umat. Kita akan meneruskan pula dalam sesi aktiviti berkumpulan. Pelajar akan dibahagikan kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan mestilah mempunyai 7 orang ahli. Semua pelajar dalam satu kumpulan mestilah mengambil satu kotak yang disediakan dan letakkan kotak tersebut dalam ruangan jawapan yang disediakan. Soalannya ialah, setiap kumpulan mestilah melengkapkan 7 sumber air mutlak di bawah. Kita dapat lihat di sini nilai bekerjasama antara murid dalam kumpulan bagi menyiapkan satu tugasan yang diberikan. Selepas selesai sahaja sesi aktiviti berkumpulan, kita akan teruskan pula kepada sesi penilaian. Soalan-soalan bagi sesi penilaian seperti berikut. Apa yang kita dapat rumuskan dari tajuk suci asas kebersihan ini? Kita dapat lihat bahawa Islam sangat mementingkan kebersihan kerana sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Dan kita hendaklah bersuci dengan betul supaya ibadat yang dilakukan akan mudah diterima Allah SWT. Selesai surah tajuk bersuci asas kebersihan pada hari ini. Semoga anak-anak semua dapat mengambil manfaat dan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. InsyaAllah, jumpa lagi dengan Ustaz dalam tajuk akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.